kata dia ni saya support kan. Tak ada, dia ni lagi. Aku cakap apa yang aku lalui. Ada abang cakap untuk orang lain. Ada kan? Abang tak disitu oleh abang cerita dia abang. Bukan orang nak marah, cerita dia abang. Saya tengok abang ni YouTube pun follow. Oh, dia cerita diri dia. Orang lain nak sentap buat apa? Lepas tu orang lain tanyalah abang, apa kisah dia abang? Bukan pergi pertama abang lagi. Macam ilmu dia tu dia orang punya. Kalau tak lama kan. Kata kawan abang tu lah. Abang semua tak pakai jubah dengan serban. Kita kena itu. Mana ada orang makan cendol tak gula. Tapi boleh ya kalau nak makan, tak ada masalah. Mau kan tak mau Ya, betul. Betul tak? Hampa makan cendol dengan gula, makan cendol tak ada gula. Tapi boleh lah. Mau kan tak mau je. Dia macam ni. Kita nak urai benda ni. Sebenarnya macam Amai tadi kan. Han cakap aku apa? Abang lah orang tu. Abang lah orang yang dituduh sesat tu. Han masuk dengan perkataan tu. Dia kalau orang buka surah 6 ayat 107. Dia buat kurungan. Dalam ayat tu dia buat kurungan untuk Muhammad. Han tak bertanggungjawab atas hal-hal orang lain. Tetapi di Malaysia ni, yang kita nampak di Malaysia ni, ustaz-ustaz, contoh mereka kalau kata mereka faham benda-benda yang kata jangan hukum orang, jangan menuduh orang. Dan kalau Allah nak buat segenap umat manusia beriman, tak mustahil bagi Allah. Dan dia beritahu pula kat Muhammad, bukan hang sebagai penjaga hal-hal ni, dia yang memilih. Tapi kalau ustaz-ustaz ni, setengah ustaz ni ambil benda ni, faham, tak ada kerja dah mereka. Pasal tak ada orang mereka nak kutuk, tak ada orang mereka nak point finger untuk cerita. Awak nak cerita bab hadis, pasal apa perlu ambil satu orang? Awak nak cerita bab firman Allah, kenapa sebelum nak sebut lepat macam ni, lepat macam ni? Hadis, Quran tak cerita macam tu. Quran cakap dia tak, Allah Ta'ala tak pandang pakaian orang, tapi hampa pandang pakaian orang. Dan Quran juga berkata mereka yang mengikuti yang ramai adalah mudah disesatkan. Surah 6 ayat Nizam berfungsi tu dekat dia gambar tu, ada baca? Ada baca? Okey, bila Quran tulis macam tu, aku tak ikut yang ramai. So where is the problem now? Problem is hampa tak suka tengok orang macam kami ni. Orang macam kami ni tak kisah. Macam tadi aku jalan, ada lelaki bini ambil gambar dari pendang dia. Aku bangkok aku duduk situ. Tak gambar kan? Sebab okey, cerita apilah. Satu hari ni aku duduk kat satu tempat tu. Ada satu abang tu, dia baru lepas kena stroke. Jadi cerita ni aku jual buku kat Nilai. Kat Nilai. Lepas tu on the way nak keluar, dia panggil aku di tepi. Adik lelaki dia panggil aku. Abang saya nak sembang dengan lepas. Dia pun jalani. Dia baru lepas kena stroke. Dia ada benda, ada mesej nak bagi kat Malapat. Penting dia tu. Aku pergi duduk kat tu corner tu. Dia tak mau campur dengan ramai-ramai ni. Dia duduk kat corner, sandak kat kereta. Dan aku pergi, aku tanya, dia kenal abang dia, tangan pun hewat sikit, baru lepas kena stroke, baru okey lah. So dia cakap, aku tak faham. Adik dia faham.
Selalu aku tanya dia, apa yang abang cakap? Maaf bang, saya tak faham. Okay. Abang saya nak pesan, jangan duk sembang benda ni, bukan semua orang faham, tak boleh diumumkan. Okay. Dia kata pasal dia geram tengok orang duk hentam aku. Dan dia geram tengok tu apa, nodrus tu. Macam mana dia kata ilmu mengenal Allah ni, ilmu tauhid, ma'rifatullah ni, wadatul wujud ni semua dia kata tak betul. Tuan ni duk, yang mulut cakap aku tak faham tu, jangan bentang dah ilmu ni, saya tak boleh tengok. Dia kata, adik dia abang. Tapi dia cakap marah. Aku kata abang, yang abang cakap face to face dengan saya ni, tak ada orang dengar pun saya tak faham. Adik dia kata, biasalah abang, abang saya kena stroke. No, it's not, you boleh faham, aku tak boleh faham. Pasal handuk dengan dia lama, bahasa dia tu orang faham. Kalau orang tu duduk dengan orang yang sengau teruk, mak dia boleh faham anak dia sengau yang nak sebut apa. Pasal dia lama, dia tahu, dia bahagian tu. So aku cakap, abang nak marah saya cakap dengan ramai ni, kalaikan ramai ni, orang tak faham ni, kita one-to-one abang cakap, saya tak faham. Bukan soal abang kena stroke, lidah jadi pendek nak sebut tak apa boleh. Tak. Soal dia kalau saya cakap jelas pun, yang nak protes tu dia protes lah. Yang nak protes tu dia protes lah. Itu saja. Jadi saya tak gombak dengan jalan tempuh abang. Sebab kadang-kadang orang kata kita kena sesat dulu baru jumpa yang betul. Aku kata aku tak setuju. Perkataan tu aku tak setuju. Okay. Yang kita ni, dan ni kita tanya satu, hang mengaji jalan ni. Hang pernah kata hang sesat tak? Hang mengaku hang sesat ke tak? Jalan kata tu. Aku tak pernah kata aku sesat. Okay. Tak jumpa jalan, aku pernah. Okay. Faham? Ngaji di sini tak dapat juga. Ngaji di sini tak dapat juga. Tak jumpa jalan yang satu. Tapi aku tak kata aku sesat. Yang kata aku sesat orang luar. Tapi takkanlah aku nak heran dengan apa orang kata aku. Aku jalan seorang sampai hari ni. Hang tegur aku. Yang laki bini tadi tegur aku. Sebelum tu ada seorang lagi kat bawah. Terserahlah. Kadang-kadang aku open. I speak open. Tapi kalau yang nak pandang aku ni jahat, tak betul, sesat, itu pandangan dia. Takkan aku, contoh ada esok dia pergi jumpa Allah Ta'ala. Saya masa hidup dulu, saya tentang lepas habis-habisan. Allah Ta'ala kata, saya bukan tentang. Aku yang menjadikan dan perbuatan mereka. Aku yang menjadikan mereka dan perbuatan mereka. Hang siapa? Kan aku dah cakap dalam surah 6 ayat 107. Aku dah sebut, bukan tanggungjawab hang. Yang nak memberi tunjuk, yang nak menyesatkan, bukan hang, bukan dia. Hampa dia buat kerja apa? Apa yang berbuat? Dia mengaji untuk mengenal aku. Hampa mengaji untuk mengenal konsep dan idea law and system yang ramai. Pakai jubah serban tu bagus. Aku tak pandang pakaian. Situ beza dia. Dia mengaji nak mengenal yang satu. Hampa mengaji mengikut yang ramai. Itu beza dia. Amal yang soleh ni adalah amal yang tidak mempersekutukan walau seorang pun. Macam mana nak faham orang tu, dia yang tak kenal. So bila you come to against dengan perkataan-perkataan macam baru ni ada satu orang tu mai kata tepat yang sebenar-benar saya ni adalah Allah. Dia kata kat aku kata saya tak setuju. Pasal apa nak beritahu saya benda? Faham? Dia datang jumpa abang? Nak beritahu itu. Hari ni Allah nak cakap dengan Allah. Dah. Minta maaf bang. Aku buat tahu. Member aku dah sebelah. Okay. You nak terus conversation ni, saya mangkit, saya belah. Okay. Adakah seekor kambing masuk pergi jumpa kambing lain abang? Aku kambing. Kalau aku jumpa aku nak abang apa ni? Nak tahu satu. Hang ni manusia. Hang kata ni terserah beritahu lah benda tu nak beritahu. Apa nak proses? Siapa yang mengaku adalah batal. Kerana hanya Allah saja yang boleh mengaku. So hang nak sembang apa pasal Allah tu Maha Mengetahui. Kalau hang kata hang dah mengaku hang tu Allah,
Tapi mengaku aku orang. Aku tak setuju benda tu. Hanya Allah saja boleh mengaku Allah. Lepas cuba nak, dia tak cuba apa-apa, benda simple dia. Yang rahsia dirahsiakan. Rahsia dirahsiakan. Yang ilmu boleh kita bincang. Tapi kalau abang kata abang makrifat, nak bincang apa dengan saya? Saya bukan jenis mengaji yang guru suka tunjuk-tunjuk. Saya bagus, guru tu tak bagus. Dia ni dah sampai, dia ni belum sampai lagi. Guru saya macam, saya bukan macam tu. Guru saya mengaji sampai dia sendiri mengaku, saya kalau orang kata saya ada ilmu besar melukut mata Tuhan, tak ada. Saya tak ada apa. Saya sembang saja apa yang hak awak. Yang awak sebenarnya tahu bukan hak awak. Kalau saya mengenal diri, jatuh hati la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa orang nak agung-agungkan saya? Saya tak mahu orang agung-agung saya. Itu ada orang hantar aku Buya Indonesia ni, Buya Syakur. Buya Syakur Yasin. Buat? Buya Syakur Yasin. Dia hantar video dekat aku, dia tanya. Saya follow dia tu. Dia tanya, kenapa dia ni cakap kalau seorang wali tu, bila orang tahu dia wali atau datang dekat dia, kalau dia duk makan tangan kanan, dia tukar makan tangan kiri. Okey. Saya tengok ya. Dia pun bagi aku suruh kurai, aku tak tahu, dia tanya dia. Tapi yang dia cakap tu sempoi lah. Tepat lah. Sebab dia tak mau orang agung-agung dia. Dia tak mau orang letak dia ke satu tempat. Dia akan selindung sehabis-habis. Selagi boleh. Apa yang dia dapat ni bukan untuk yang ramai. Itu sebab kadang ustaz-ustaz ni sesetengah ustaz yang duk hentam ni, mereka tak tahu. Bila mereka nak main sembang kita nak sembang buat apa? Buat firman. Itu Allah punya, bukan aku punya. Dan bukan aku punya. Nak sembang buat apa? Buat hadis. Itu sejarah-sejarah. Allah Ta'ala dah maklumi dah. So hari ni yang kita nak cari untuk Allah Ta'ala ni, sebenarnya jangan cerita tu dengan yang ramai. Ini yang saya nampak kan, ada yang macam nak mengatakan backup. Contoh macam Al-Halash, Mansur Al-Halash, Al-Badadi, guru dia Junaid. Guru dia tu Al-Halash tu anak murid dia. Dia Al-Halash mengatakan anak Ahmad, apa guru dia tu? Al-Junaid, anak murid tu. Apa dia kata macam mana? Kejadian Al-Halash, Mansur Al-Halash tu berlaku disebabkan yang tadilah melafaz di kalangan ramai. Jadi sebagai seorang guru yang pintar, daripada dia nak menjaga Al-Halash yang ramai atau nak menjaga follower dia yang belum faham Al-Halash yang satu atau follower yang ramai. Bila Mansur Al-Halash lompat kata ma'al jubatin ila Allah, la mawjudin ila Allah, ana al-haq. Bila dia kata macam tu, orang ramai panggil dia turun. Tapi dalam benda ni, there's no turning back. Dia tahu apa yang dia cakap. Yang lafaz tu bukan bibiang. Bibiang ni kalam, perkataan mutakalimun. Yang berkata-kata tu kaunuhu mutakaliman. So mana dia? Kita faham. Yang mengaku ke atas anak al-haq tu bukan Mansur yang kita nampak tu. Dia mengaku bukan seorang sembah dia. Dia mengaku atas kemakrifatan dia, atas majnun dia. So, guru dia dah tak boleh buat apa. Orang lain semua start balik batu, balik apa. Dia nak tunjuk. Dia tak setuju atas pengakuan tu. So, dia pegang bunga, dia balik nak. Dia mana nak boleh bela dah. Dalam keadaan tu nak bela apa? Kalau nak bela, nak cakap dengan Jabatan Agama, mereka tak mengaji ilmu makrifah. Mereka akan melihat dari sudut fiqh. Pasal mereka bawa ilmu hukum. So, kenapa mereka menjalani kerja yang betul? Bila Jabatan Agama panggil yang, kena hadap dengan mereka melalui peringkat pahaman mereka. Hukum hakam tu lah. Akan keluar. Sudah nak hukum apa kalau dia cakap kat mereka, awak nak semayang bawa cakap la haula wala, macam mana awak kata awak ada? Habis betul kan yang lepas ada cakap dalam Jabatan Agama lepas soal jawab. Betul lepas ada cakap kalau lepas pernah semayang tiba-tiba tak khusyuk, lepas duduk, lepas menangis. Pernah? That was happen. Apa masalahnya saya berjujur? Bukan dengan awak. Bukan dengan yang ramai. Kalau saya buat macam tu, orang lain akan condemn. Mampu biar dia mahu lah. They have
They're free to be free. Mereka guna freedom tu untuk hentam saya. Itu hak mereka. Bukan orang ni tak buat kerja orang. Kerja orang dah lain. Patut kalau zaman dulu yang saya tengok, okay, dia betul-betul menjalankan apa yang dia belajar. Dan Maksud hang mereka jabatan agama yang tak buat kerja mereka. Maksud hang itu ke? ustaz-ustaz ni lah. Oh, ustaz-ustaz. Ya, sampaikan lah. Yang berjabatan. Okey. Yang berjabatan ni kan. Okey, nama apa tu? Nama hang? IJ. Okey, IJ. Sekarang IJ, saya nak tanya satu. Maksud IJ mereka tak buat kerja mereka lagu mana? Kerja mereka menerang kan. Nak menerang apa benda mereka tak faham? Hukum yang dia belajar. Hukum macam ni, hukum macam ni. Mereka terang, mereka terang IJ. Tapi dari sudut peringkat fahaman mereka. Makna mereka menerang. Mana kita kena duduk dari sudut mereka, menghadap mereka. Maka penerangan mereka masuk. Connected to connection. So, tapi kalau mereka menerang, kita menentang dengan sudut makrifah, batal pada kita. Betul. So kita, itu sebab mereka ingat kita tak ada fiqah. Tadi di kedai, di kedai Anggun Khatijah. Ada satu abang tu soal jawab dengan aku tu abang saya malas saya nak pergi makan lah. Sini saya tak boleh makan sebab tak ada nasi. Saya makan nasi biryani, tak ada manis, tak ada gula. Jadi dia kata satu yang nak tanya, kenapa orang mengaji makrifah dia tak mengaji fiqah? Dah bang, fiqah dulu kan, makrifah dulu. Dia kata fiqah dulu. So saya bangkit. Okeylah bang, tak apalah. Sebab apa? Kalau kita hurai kat dia, awal dia makrifah Allah. Awal agama mengenal Allah. Hang beranak-anak, anak hang kecil ada. Hang nak kenal mak tu, nak kenal dari dia dulu ke? Dia nak kenal tok nek dia dulu ke? Mak dulu lah. Mak dulu lah, pasal keluar dulu lah mak. Hang datang pada Allah, macam mana boleh tak kenal Allah dulu? Nak kenal agama apa? Agama tu menceritakan apa yang dikeranakan oleh satu kerana. Is mawjud. Ataupun ubudiyah. Bukan rububiyah. Jadi bila kita nak cerita benda yang dikeranakan oleh satu kerana, sebab musabab. No, kita nak cari asbab dulu. Awak hidup, awak ada kehidupan sebab awak ada yang hidup. Yang hidup tu siapa? Yang menghidup hang tu siapa? So jadi kita nak proses di sudut yang awal ni. Depa tak ada. Depa bawa hukum hakam. Itu law and system konsep dan idea. Itu saya cakap kat Jabatan Agama bila saya jumpa. Nak sembang apa ni? Awak nak soal saya soal apa? Does not impress me. And what I'm going to explain does not impress you. So apa dia sebenarnya yang berlaku? Sebab satu lagi jabatan tak diwujudkan, iaitu para wali Allah yang mengaji ilmu mengenal Allah. Dah boleh soal jawab ilmu mengenal Allah. Ini tak ada yang nak bagi tahu dia kat ahli makrifatullah, orang fiqh. Padahal dia sendiri tak mengaji ilmu makrifah. Macam mana? This is the wrong part. This is the cracking part. Awak disoal jawab oleh orang yang tak mengaji apa awak mengaji. Maka bahasa-bahasa yang keluar persoalan pun, adakah awak ni orang yang bertapa? Pelik-pelik. Adakah awak ni, pernahkah awak bertapa? I mean, what kind of question is this? Jangan macam Kiai Buya Syakur tu, Yasin kata kalau bincang fikah dengan fikah pun akan berkelagah juga. Yes. Dia dengan ni Pasal Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. tetap berkelagah. Okey? Bukan kita tolak mereka ni. Bukan, kita tak tolak mereka. Masa mereka tanya aku, di antara Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, lepas ikut mana? But with all due respect, sebelum saya jawab benda ni, saya nak tahu jawapan daripada ustaz-ustaz. Mereka ni beriman pada siapa? Hang nak ikut mereka ni, hang kena tahu mereka ni beriman pada siapa. Tu imam yang jadi imam tu bertanggungjawab atas makmum ni. So aku nak ikut mereka, aku nak tahu mereka ni ikut siapa. Mereka ikut siapa? Aku nak duduk bawah naungan mereka duduk bawah naungan siapa? I have to know. I don't want to be a blind fool. Followers membabi buta mengikut. Tak, aku tak mau. Nak mati esok aku. Ya, betul. Nak jawab apa sekalipun aku. So, bila aku tanya, mereka kata mereka ni pun mengikut Allah dan Rasul. Sedangkan mereka empat-empat ni dah tak ada. Allah dan Rasul masih ada. Masih wujud. Wujud artinya ada. Kenapa tak mau cari Allah dan Rasul? Dah awak kata tak boleh. Itu awak punya pasal lah. Dah awak tak mau mengaji. Itu awak punya pasal lah. Pasal apa awak tak mau mengaji pergi keji orang? Awak mengaji ilmu apa?
Hang mengaji ilmu apa? Kesudahan hang fitnah dan hina orang. Yang kami mengaji ni, hang tak kacau kami tak kacau hang tau. Tak pernah pun kuntam ahli fiqh sebelum ni. Anak aku hilang dalam kastidi depa tau. So hari ni bila depa tu hentam aku nak diam. Adik-adik aku semua ada yang muka lah. Kalau aku seorang mampu biar. Ya. Kadang-kadang dia bagi satu bom bang. No, dia tak mau fikir. Dia don't want to use dalam Quran lebih pada 25 ayat. Suruh guna akal fikir. Beruntunglah orang guna akal fikir. Dia tak mau. Dia pun nak menurut. Menurutlah. Dan kita pun tak ada masalah. Saya tengok. Suka hati hampa lah. Saya tengok yang apa tu, dua ustaz tu. Saya lupa dekat mana tu. Tapi dua ustaz yang Fakir Razi je nama dia. Itu memang dia nampak mencari salah lah. Tak ni dah guna Al-Quran. Dia guna pure ayat Al-Quran. Dan dia guna pure. Ni panggil dia ni memang dia akan cari dalam. Tak semua ada. Dia ni bila kita tanya kan. Ampuan ni sebenarnya nak apa? Nak apa? Sedangkan dia tulis beberapa ayat tu dia yang menyesatkan dia beri petunjuk. Tak percaya. Sebut sekali lagi lah. An-Nahl 93, Ibrahim 4, Yunus 99 100. Al-An'am 107. Semua ada. Aku mengaji nak mengenal diriku, mengenal Tuhanku. Apa ada kena mengenal apa? Kalau aku tak betul, hampa tak untung 1 sen pun. Kalau hampa tu tak betul, aku tak rugi. What really happen? Apa dia yang sebenarnya yang sedang berlaku dalam akal fikir hampa ni, yang menghentam kami, yang nak mempertuhankan Tuhan? Yang hampa cerita tu semua konsep agama. Setuju. Dari singgah sana, teritori, usul fiqh tasawuf. Tapi bila kami cakap bab makrifah, mengenal diri kami yang satu. Sebab nak mengenal Tuhan, bukan mengenal konsep dan ideologi sistem. Mengenal diri kamu. Apa ada kau nak mengenal hang? Oh, mereka ni Freemason lah. Orang-orang Sufi ni adalah orang-orang yang... Apa dia ni yang bercakap apa ni? Aku not even know Freemason itself. Aku ada kawan banyak, tapi aku tak peduli kalau lepas Freemason tu. Tak ada apa nak discuss. Mereka setuju yang tu. Syiah, setuju dengan Syiah. Mana saya? Sunnah, setuju dengan Sunnah. Jalan lah. Apa? Salafis, setuju dengan Salafi. Go ahead lah. Apa? Wahabi. Go ahead lah. Apa aku nak kacau apa? Sebab aku bukan mengaji duduk dekat situ. Aku mengaji dekat yang berserta di sini. Kalau orang tu tak boleh baca, tak boleh menulis, Allah Ta'ala berserta dia. Kalau orang tu bisu, tak boleh cakap bahasa Arab atau bahasa Melayu, Allah Ta'ala berserta dia juga. Orang yang hidup pada zaman Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kenal lah wajah dia, kenal lah keadaan tu. Sama-sama mereka ni pun bergaduh bertengkar. Dalam jabatan agama lu, Mufti Datuk Syekh Hazmi. Aku tanya dia apa ni? Ustaz Ibrahim cakap lulih dengan saya, Haji Malik cakap lulih dengan saya. Oh, mereka ni sama-sama mereka pun bergaduh. When come to the konsep dan ilmu, memang susahlah nak duduk satu. Bila awak mengenal Allah ni, awak mengenal diri awak yang satu. Apa ada kena mengenal dengan yang ramai ni? Awak nak kenal yang satu tapi meliputi. Jadi lah internet dah terbuka habis dah. Aku tak boleh lah. Yang mana entah buku hit. Mama tak nak ada orang nak buku nak dia ni. Tak sebelum saya fikir saya tak balap sesat ni. Tapi saya baik nanti lah. Sebab dia nak ilmu dia kan. Nak dengar dia kata. Bukan. Kalau mereka betul-betul faham apa yang sedang aku cakap dan yang telah aku cakap adalah sama, iaitu mengenal diri. Aku tak kata hang nak mengenal Tuhan, mengenal guru. Aku tak pernah kata hang nak mengenal Tuhan ikut syekh ni.
Orang ni kebal, orang ni macam ni baru dia ni dahsyat. Kalau orang ni dah sampai peringkat ni. No. Hang ngaji, guru hang ajar macam tu. Hang tak boleh main jumpa Quran cerita macam mana guru hang ajar. Ya, betul. Pasal kemuncak dia nak kenal diri dia aja. Proses lah daripada lahut gabarut malukut, daripada ada wadah rosak tarot tayin Allah Maha pecah lah segala macam hati ni, fuad lah, itu ini lah, apa semua. Teks masih berhuruf, masih bersuara. Yang aku kenal ni aku tak boleh bincang lah. Ini Amir. Nak bincang apa? Dia laisa kami selih syai'un. Ya, nak bincang apa? Dia kianuhu bin nafsihi mukhalafatul lil hawadis. Lain semua competitive knowledge. Guru ni marah kat guru ni tak puas hati dengan anak murid ni sebab ini yang berlaku, yang aku perhati banyak. Masa mula nak mengaji, bila dah mengaji jadi gulai. Tersangkut dekat masalah sikap. Macam mana bang? Habis dia tikam budak, dia pecah perung. Dia suruh buat bahtera atas bukit, suruh semilih anak sendiri, tak mercik dengan Zulaikha, masuk dalam penjara. Itu semua opposite. Dia nak ajak orang tengok, jangan tengok. Afa'al tu siapa sebenarnya? Hang kena tutup mulut. Satu peringkat yang makam tak bermakam, tutup mulut.